Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak ceritakan satu kisah seram hasil kiriman email seorang penonton. Kisah Pondok Balak. Kisah ni dikirimkan oleh Apai. Bagi penonton yang dah biasa singgah ke channel ni, pasti pernah dengar cerita daripada Apai ni. Pengalaman kali ni dialami oleh Datuk Apai sendiri. Pada masa tu tahun 1980, Apai masih lagi belum lahir. Pengalaman ni diceritakan oleh Datuk Apai kepada Apai. Pada masa tu Datuk Apai ni masih lagi muda, bekerja sebagai seorang pemotong kayu di sebuah kem pembalakan Marudu, Sarawak. Kalau daripada Bandaraya Miri tu nak pergi ke Marudu ni, tapak kem pembalakan ni mengambil masa lebih kurang 2 ke 3 jam menaiki bot ekspres. Bila dah sampai dekat Marudu tu, dekat kem pembalakan tu, ada banyak blok. Blok-blok pembalakan ni semuanya dah dapat kebenaran daripada pihak berkuasa untuk menebang pokok. Dan di setiap blok tu juga ada pondok. Pondok balak, pondok jenis pondok tinggal nama dia. Apai ada sertakan sekali gambar pondok balak tu, pondok tinggal tu untuk kita lah, untuk tatapan penonton. Pada satu pagi, Atuk dan juga kawan-kawan kerja dia macam biasalah bersiap-siap daripada kem pembalakan tu nak masuk ke blok masing-masing. Setiap kumpulan tu bergerak daripada kem nak menuju ke dalam blok menaiki lori hantu, dan diorang akan duduk di bahagian belakang. Samalah semua ahli kumpulan dan juga ketua kumpulan sekali. Jalan daripada kem nak pergi ke dalam blok tu, kita boleh bayangkan sendirilah. Jalan dalam hutan, maknanya memang berbukit-bukit dan juga tanah tak berapa sempurna. Jalan memang tak cantik lah. Sepanjang perjalanan menaiki lori tu, Atuk Apai ni asyik terdengar satu bunyi, iaitu bunyi burung. Berdasarkan pengalaman Atuk Apai, kalau burung jenis tu berbunyi, maknanya ada sesuatu yang buruk akan berlaku. Jadi Atuk cepat-cepat pergi jumpa dengan ketua dia, bagi tahu supaya patah balik. Nanti kemungkinan ada perkara buruk yang akan berlaku. Tapi ketua Atuk, ketua kumpulan tu berkeras untuk teruskan juga. Dia macam tak percayalah. Jadi perjalanan diteruskan, tak berhenti, tak patah balik. Lebih kurang separuh perjalanan, tiba-tiba hujan turun dengan sangat lebat. Semua orang yang duduk di belakang lori tu masa tu dah risau. Tiba-tiba semasa lori hantu yang dinaiki Atuk dan juga kumpulan dia ni sampai di satu bukit, masa tu nak turun daripada bukit tu, diorang ternampak daripada arah bertentangan ada lagi satu lori hantu. Dan lori hantu tu kelihatan macam hilang kawalan dan masuk ke lorong lori Atuk ni. Pada masa tu hujan lebat, jadi jalan memang teruk lah, memang licin. Semua orang yang berada di belakang lori pada masa tu semuanya sedar lori hantu yang diorang naik ni akan berlanggar dengan lori hantu dekat depan. Jadi ada beberapa orang yang buat keputusan untuk lompat keluar daripada lori hantu tu beberapa saat sebelum lori hantu tu bertembung dengan lori hantu dari arah bertentangan. Termasuklah Atuk Apai. Pada masa tu Atuk pengsan. Bila dia dah landing atas tanah tu, dia lompat keluar daripada ekor lori tu, terjun ke tanah, dia pengsan. Atuk tak tahulah lama mana dia pengsan. Tapi bila dia sedar, dia dapat tengok satu pemandangan yang sangat mengerikan. Hanya ada beberapa orang yang masih hidup, yang lain semuanya mati. Mayat-mayat bergelimpangan dekat situ. Ada yang putus kepala, ada yang putus kaki, putus tangan, macam-macam jenis. Ada yang terpelosok di bawah lori. Memang satu pemandangan yang sangat mengerikan lah. Dan Atuk cakap pada masa tu dia hampir pengsan sekali lagi. Sebab melihat keadaan macam tu. Tambahan pula orang-orang yang dia tengok tu, kebanyakannya dia kenal. Tiba-tiba Atuk terdengar suara kawan dia memanggil nama dia. Kawan Atuk ni nama samaran dia adalah Sipang. Bila Atuk ternampak Sipang, Atuk rasa lega. Rupanya ada lagi yang selamat. Sipang adalah salah seorang kawan Atuk. Biasanya Atuk ni berlima, tinggal dalam pondok balak tu. Pada masa tu Atuk cuma nampak Sipang aja. Kawan dia yang lagi 3 orang tu, Atuk tak nampak. Mungkin dah mati. Atuk tak mengalami cedera yang teruk. Cuma ada cala-cala sikit dekat bahagian badan dan juga luka di bahagian siku. Tak banyak benda Atuk dengan Sipang ni boleh buat, sebab dia orang sendiri pun sakit. Dan kebanyakan yang masih hidup pun dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Beberapa jam lepas tu barulah bantuan sampai. Tak tahulah siapa yang call.
Tapi memang lambat betul lah bantuan sampai, sebab dia orang ni betul-betul dalam, ada dekat dalam hutan yang tebal. Jadi bantuan tu nak sampai ke situ memang mengambil masa yang lama lah. Dipendekkan cerita, Atuk dan Sipang pun dihantarlah ke hospital bersama-sama dengan beberapa orang lagi yang terselamat. Lama jugalah Atuk ni dirawat di hospital, lebih kurang seminggu. Lepas seminggu tu, Atuk dibenarkan keluar daripada hospital. Bila Atuk dah keluar daripada hospital tu, Atuk berpakatlah dengan kawan dia yang terselamat ni, yang bernama Sipang tu. Atuk berpakat nak pergi semula ke pondok balak tu dalam hutan, nak ambil barang-barang dia orang, nak kemas barang dia orang semua dan nak balik ke kampung. Dipendekkan cerita, Atuk dan Sipang pun sampailah dekat pondok balak tu. Bila dia orang buka pintu pondok tu, dia orang ni berasa sedih. Keadaan dekat dalam pondok balak tu sangat suram, sangat gelap. Pada masa tu dah petang. Dah dekat pukul 5 petang. Pada masa tu Atuk dan juga Sipang ni teringat kawan dia yang 3 orang tu yang dah meninggal seminggu lepas kemalangan lori hantu. Terbayang-bayang macam dia orang ada dalam pondok tu. Memang sedih lah keadaan pada masa tu. Kalau dulu dia orang berlima dalam pondok tu, jadi dia orang ni selalulah bersenda gurau, macam meriah lah keadaan di dalam pondok tu. Tapi sekarang ni cuma tinggal Atuk dan juga Sipang. Keadaan pun dah beransur-ansur menjadi gelap, dah lewat petang. Jadi Sipang pun dia pergilah hidupkan generator. Lepas tu lampu dekat dalam pondok balak tu menyala. Jadi teranglah keadaan dalam pondok pada masa tu. Tapi dekat dalam mesin generator tu minyak dah tak banyak. Maksudnya kejap lagi dia orang terpaksa gunakan lampu lain untuk menerangi pondok balak tu. Dekat dalam pondok balak tu ada kelambu. Kelima-lima orang yang tinggal dekat dalam pondok tu menggunakan kelambu. Sebab maklumlah bila duduk dalam hutan ni banyaklah nyamuk. Jadi terpaksalah menggunakan kelambu. Jadi Atuk dan juga Sipang ni sibuklah mengemas, cabut balik semua kelambu yang tergantung tu. Termasuklah kelambu ketiga-tiga orang yang dah meninggal tu. Pada masa tu Atuk dan juga Sipang ni mengemas barang dalam keadaan yang sedih. Sebab teringat arwah kawan dia orang yang bertiga tu. Dekat dalam pondok balak tu memang tak banyak barang. Jadi lebih kurang pukul 5.30 Atuk dan juga Sipang dah siap mengemas barang. Pada masa tu mula kedengaran bunyi suara haiwan-haiwan hutan, seperti burung, cengkerik dan juga unggas-unggas lain, menandakan datangnya waktu malam. Pada masa tu hari dah gelap. Maknanya Atuk dan juga Sipang ni memang tak sesuai lah kalau nak keluar daripada hutan tu pada masa tu. Jadi dia orang ni terpaksa bermalam dekat situ 1 malam lagi. Atuk dan juga Sipang ni memang dah standby. Memang dah sedia bawa beras dan juga beberapa tin sardin untuk dimakan pada malam tu. Dia orang pun mulalah masak. Lepas tu makan sama-sama. Bila Atuk dan juga Sipang dah siap makan, dia orang ni berborak-borak, bersembang-sembang berdua. Pada masa tu dalam blok tu memang tak ada orang lain. Cuma ada Sipang dan juga Atuk dekat situ. Pada masa tu Atuk dan juga Sipang tak gunakan lampu generator. Sebab mesin generator tu dah kehabisan minyak. Dia orang pasang lampu minyak tanah pada masa tu. Dan lampu minyak tanah tu diletakkan di bahagian dapur. Bila dah siap bersembang tu lebih kurang pukul 12, barulah Atuk dan juga Sipang ni sedia nak tidur. Jadi Sipang ni pergilah ke arah dapur dan mula kecikkan lampu minyak tanah tu. Maknanya tadi lampu minyak tanah tu cahayanya besar. Maknanya api dia tu besar lah. Jadi bila dah kecikkan ni, cahayanya tak terang macam tadi. Masih lagi ada cahaya, tapi cahayanya sikit lah. Maknanya tak adalah terang sangat dalam pondok tu. Barulah senang nak tidur. Beberapa saat lepas tu, Sipang kecikkan lampu minyak tanah tu, tiba-tiba kedengaran pintu pondok tu diketuk. Atuk dan juga Sipang memang sangat-sangat terkejut pada masa tu. Sebab Atuk dan juga Sipang tahu dekat situ memang tak ada manusia lain selain daripada dia orang berdua. Sebab kalau ada manusia lain, memang akan nampak cahaya lampu. Sama ada cahaya lampu motor ke, bunyi motor ke, ataupun cahaya daripada lampu suluk. Tapi pada masa tu memang langsung tak nampak cahaya daripada luar. Entah daripada mana tiba-tiba ada orang ketuk pintu pondok tu. Jadi dia orang sedar benda tu bukan manusia. Bulu roma Atuk serta-merta meremang. Pada masa tu Atuk dan juga Sipang cuba menenangkan diri. Dan tak lama lepas tu ketukan tu pun hilang. Barulah Atuk dan juga Sipang ni rasa tenang sikit. Bila keadaan dah menjadi tenang balik, barulah Atuk dan juga Sipang ni cuba berbaring semula, cuba tidur. Tapi belum sempat dia orang ni tutup mata, sekali lagi pintu pondok tu diketuk dengan kuat. Kali ni memang kuat,
sampai pondok balak tu bergegar. Masa tu Sipang sangat takut, sampailah menangis. Dan Sipang ni terkencing dalam seluar sebab dia sangat-sangat takut. Atuk pula pada masa tu, dia cuba ingat balik apa yang dia belajar daripada orang-orang tua. Dia belajar mentera menghalau hantu. Tanpa berlengah, Atuk pun mula membaca mentera menghalau hantu. Bukan sekali tapi berkali-kali Atuk baca mentera menghalau hantu. Tak lama lepas tu ketukan tu berhenti. Barulah keadaan menjadi tenang. Tapi kali ni keadaan menjadi terlalu sunyi. Sunyi sampai tak dengar apa-apa. Dekat luar memang tak dengar langsung bunyi binatang, bunyi cengkerik ke bunyi apa-apa, langsung tak dengar. Keadaan bertukar menjadi sangat sunyi. Yang kedengaran pada masa tu hanyalah bunyi nafas. Bunyi nafas Atuk dan juga nafas Sipang tu. Pada masa tu Atuk dan juga Sipang memang panik lah. Tapi dia orang tetap cuba tidur pada malam tu. Tak lama lepas tu datang pula satu bau ni. Bau tu sangat-sangat meloyakan. Bau yang hanyir. Bau tu memenuhi seluruh ruang pondok balak tu. Bau tu adalah bau hanyir darah. Bau darah manusia. Pada masa tu Atuk dan juga Sipang memang ketakutan. Badan dia orang menggigil pada masa tu sebab terlalu takut. Dan pada masa tu Atuk dan juga Sipang ni baru terperasan. Bila dia orang pandang ke tepi, kelambu-kelambu kawan dia orang yang bertiga tu, arwah kawan dia orang yang bertiga tu terpasang balik. Entah macam mana, tergantung balik macam keadaan asal. Masa tu Sipang terus pengsan sebab terlalu takut. Atuk pun sama, dia rasa macam nak pengsan pada masa tu, tapi dia cuba kuatkan semangat. Dia tahan tak nak bagi pengsan. Dan pada masa itulah Atuk ni perasan di penjuru pondok tu, dalam pondok tu, pondok balak tu, Atuk ni ternampak ada 3 jelmaan lembaga. Dengan cahaya lampu minyak tanah yang sama-sama tu, Atuk tak dapat melihat dengan jelas. Tapi entah daripada mana keberanian Atuk datang, Atuk ni cuba melihat dengan lebih teliti. Masa tu barulah Atuk ni nampak dengan jelas. Lembaga yang pertama tak ada kepala. Lembaga yang kedua tak ada kaki. Dua-dua belah kaki tak ada. Dan lembaga yang ketiga cuma ada satu tangan dan juga satu kaki. Masa tu barulah Atuk sedar. Yang dia nampak tu adalah jelmaan 3 orang kawan dia yang dah meninggal dunia seminggu lepas. Atuk pun tutup mata dan tunduk ke bawah. Atuk mula bercakap, "Aku rindu dekat korang bertiga. Aku dah halalkan makan dan juga minum korang. Dan kalau aku ada termakan dan terminum apa-apa yang korang bagi, korang halalkanlah juga apa yang aku makan dan apa yang aku minum. Kalau aku ada buat salah dengan korang, tolonglah maafkan aku. Dan salah korang bertiga dengan aku dah lama aku maafkan. Korang bertiga pergilah daripada sini. Janganlah ganggu aku dan juga Sipang. Kasihanilah kita orang berdua." Lepas tu Atuk buka mata perlahan-lahan dan pandang balik ke penjuru bilik. Bila Atuk pandang ke penjuru bilik, ketiga-tiga lembaga tadi dah sempurna tumbuhnya. Yang tak ada kepala dah ada kepala. Yang tak ada kaki tangan ni semua dah lengkap. Dan kawan dia yang bertiga tadi tu mula tersenyum. Wajah dia orang ni berseri-seri dan nampak bersih. Tak lama lepas tu, ketiga-tiga lembaga yang menyerupai arwah kawan Atuk tu berangsur-angsur hilang perlahan-lahan. Gaib daripada pandangan. Air mata Atuk mula mengalir. Atuk berasa sangat sedih pada masa tu. Atuk pengsan. Tiba-tiba Atuk rasa pipi dia kena tampar. Atuk pun terbangun. Bila Atuk bangun, tengok-tengok hari dah pagi. Dan yang tampar pipi dia tu tak lain tak bukan adalah Sipang lah. Mula-mula Atuk fikir apa yang jadi semalam tu adalah satu mimpi. Atuk pun ceritalah dekat Sipang apa yang jadi, apa yang dia mimpi tu. Atuk ceritalah semua. Bunyi orang ketuk pintu, lepas tu kelambu tu terpasang balik, lepas tu Sipang ni pengsan ni semua. Dan Atuk cerita dekat Sipang, dia ternampak 3 jelmaan lembaga arwah kawan tu. Lepas tu Sipang pun cerita dekat Atuk. Tapi yang peliknya, Sipang cakap Atuk ni yang pengsan dulu. Dan Sipang cakap dia pun jumpa dengan 3 jelmaan lembaga kawan dia tu, arwah kawan dia. Dan lembaga kawan dia tu cakap dekat Sipang supaya berhenti kerja daripada situ. Sebab kerja dekat situ bahaya dan tak selamat. Memang betul-betul pelik lah kejadian semalam tu. Dipendekkan cerita, Atuk dan juga Sipang ni angkatlah barang-barang dia orang yang dia orang dah kemas. Kemudian dia orang keluar daripada pondok tu. Sebelum meninggalkan kawasan blok tu, Atuk dan juga Sipang membakar pondok balak tu. Lepas tu barulah Atuk dan juga Sipang balik ke kampung masing-masing. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk.
tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.